أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم صدق الله العظيم واجعله لنا حجتين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada episod yang ke-128. Pada hari ini kita akan melihat kepada muka surat yang ke-38, dua ayat yang agak panjang, masih lagi menyambung kepada perundangan Islam berkaitan dengan keluarga. Bagaimana pencerahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini amat penting untuk diberikan pendidikan dalam masyarakat kepada suami isteri, bakal suami bakal isteri yang ingin membina rumah tangga, kerana institusi keluarga adalah antara perkara penting di dalam Al-Quran ini sendiri. Dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Safas. Safas sihat ini? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita dah di hujung-hujung Ramadan ya. Sudah berada dalam perancangan destinasi InsyaAllah pulang ke kampung, ke Perak, ke Penang, tapi cuti pendek Ustaz. Cuti pendek ya, jadi perjuangan masih diteruskan. Alhamdulillah. Dan pada tuan-tuan yang berada di rumah, apa khabar? Nak balik kampung ke ataupun ada yang dalam perjalanan Ustaz? Betul, tengah meredah kepada jam tersebut, tapi masih lagi bersama Quran Time, My Quran Time. Kita ucapkan terima kasih dan juga pada sahabat-sahabat yang berada di studio kita pada hari ini, rakan-rakan Istiqamah. Ya, tak balik kampung. belum lagi. Okey, tetap setia ya, masya-Allah. Kita doakan sampai ke rumah, dan kita tak pasti sama ada raya besok ataupun lusa ni. Jadi kita doakan ketika hilal tengok anak bulan itu. Ustaz harapkan raya Jumaat ke Sabtu ni? Sabtu ya. Jadi macam tahun lepas kan yang raya terkejut tu. Betul. Yang kita doakan yang terbaiklah ya, kena bersedia dua-dua kaedahnya. Kalau tidak macam Ustaz tahun lepas lah ya, sampai raya lewat beberapa hari. Ya, maknanya berpagi raya di airport. Masya-Allah ya. Jadi alhamdulillah kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi dua ayat pada halaman 38, iaitu pada ayat yang ke-235, larangan meminang wanita yang masih dalam tempoh iddah, ya, dalam tempoh yang tidak dibenarkan, ya, dalam tempoh selepas kematian suami ataupun dalam ketika selepas bercerai. Pada ayat yang ke-236, hukum wanita yang diceraikan yang belum disentuh dan belum disebut maharnya, apakah yang perlu dimaklumi agar ianya dapat menjadi panduan kepada bakal-bakal suami. Tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, kita jemput untuk share dan kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Kita baca ayat 235 dan 236 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'da. Ayah dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga terus sihat, terus ceria, terus bahagia dan terus bersedia dan juga semangatlah bersama dengan Al-Quran walaupun kita tadi memang di hujung-hujung Ramadan ini. Syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu taala rezekikan kita bertemu Ramadan kali ini. Moga-moga malam-malam yang akhir ini Allah Subhanahu Wa taala pilih kita, sama ada jelah malam-malam yang sebelum ini
Allah pilih kita bertemu dengan malam Al-Qadar insya-Allah taala. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat istiqamah yang berada di studio saat ini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Fas, nak jawab pantun Ustaz Fas malam boleh? Oh, ada Tapi 2 kerak sajalah. Untuk abang-abang, kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang dalam perjalanan. 2 Syawal bermula puasa 6. Selamat dalam perjalanan. Okey. Boleh ya? Dia ada 6 dengan tulis 6 dengan perjalanan ya. Perjalanan boleh ya. Okey. Dia lebih kurang lah Ustaz ya. Nanti kita semak balik lah ya. Okay. Cikgu bahasa Melayu marah nanti kan begitu. Baik. Okey, itu maknanya inilah pantun yang biasa-biasa sajalah ya. Spontan insya-Allah. Baik. Jadi kita nak baca permulaan ini ayat yang ke-235 sehingga 236, agak panjang. Jadi kita cuba permulaan dengan bacaan murattal nahwan insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صدق الله العظيم. Surah
Sadaqallahu azim. Kita bacaan daripada ayat 235 dan 236. Allah membawakan peraturan wala junaha alaikum fima arradtum bihi min haitbatin nisa, iaitu tidak ada dosa bagimu meminang perempuan dengan kiasan atau kamu sembunyikan dalam hati. Ini cerita tentang apa Ustaz ya? Tentang kalau katakan seorang wanita, isteri itu kematian suaminya, maka kalau seseorang itu ingin masuk meminang, ya, tidak ada masalah dengan kiasan ataupun dengan dia sembunyikan dahulu, ya. Syaratnya apa? Syaratnya ialah selepas daripada iddah itu barulah dibenarkan untuk pernikahan tersebut berlaku, ya. Dan perkara ini perlu kita faham, ya. Alimallahu annakum tatazkurunahunna walakin la tu'idunahunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa, iaitu disiplin ketika seorang lelaki yang berminat untuk meminang kepada isteri balu ini ialah dia jangan buat janji secara rahsia, ya. Jangan janji saya akan letakkan mahar apa sebagainya ketika iddah dia sebut, tidak boleh. Kerana apa? Kerana Allah memberikan 4 bulan 10 hari iddah itu adalah untuk si wanita tersebut, balu ini untuk mencari diri dan juga menenteramkan, jangan dikacau, ya. Pasal apa? Pasal seorang wanita tersebut bila ada lelaki, ada suami dia adalah protected, dilindungi, dan bila tahu saja kematian suami, orang akan memberi perhatian kepada bekas isteri ataupun balu ini tadi. Jadi ini adalah syarat bagaimana Allah menjaga emosi si balu, kemudian menjaga juga emosi bagi bekas suami yang meninggal tadi, dan juga sentimen dalam masyarakat. Masyarakat akan kata apalah lelaki ni kan, belum lagi kan, belum lagi tanah tak kering lagi dah ada orang nak masuk meminang. Dan inilah peraturan yang Allah bawakan di dalam ayat 235. Kita akan sambung lagi, apa lagi perkara kalau katakan ada seseorang yang ingin masuk meminang dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada ayat 235 dan 236 bagaimana ayat ini muncul selepas bercerita tentang iddah wafat, iaitu iddah bagi wanita yang kematian suami, Ustaz ya. Balu ini adakah dibenarkan seseorang untuk masuk meminang kalau talak bain, talak 3 ataupun talak ataupun wafat ini, maka dibenarkan untuk membuat pinangan secara sindiran, bukan direct, sindiran, dan juga ataupun simpan dahulu sampai iddahnya habis. Tetapi kalau dalam waktu iddah itu, iddah bagi talak, bercerai suami isteri yang boleh dirujuk kembali, maka tidak dibenarkan untuk masuk meminang. Sudah tentu jangan Ustaz kan, kalau katakan ada orang masuk meminang ketika talak raj'i, talak yang boleh dirujuk, kesannya apa? Kalau komentar daripada ulama ialah kadang-kadang ada orang yang lebih banyak harta, kan, ini katakan dia berpisah, boleh rujuk balik. Ada orang lebih banyak harta, lebih ternama, ataupun ada yang memang beragama baiknya, akhlak baik. Pada waktu itu si isteri yang dalam iddah ini, dia akan kata suami saya ni taklah baik macam kan. Itu masalah tu. Masalah kerana apa? Kerana dalam waktu iddah itu dia bertemu dengan orang yang lebih kaya, lebih berpangkat, lebih beragama, lebih baik, maka pasal dia baru je bergaduh, maka sudah tentunya si perempuan tadi, si wanita tadi itu rasanya ini adalah masa untuk menukar suami, kan. Tetapi dalam agama Islam ialah ini adalah ruang untuk iddah, itu ruang untuk berbaik-baik, untuk berbincang balik, melihat balik. Jangan dibandingkan dengan orang lain, kerana mungkin kalau orang lain misalnya lebih kaya, lebih beragama, lebih baik, lebih berpangkat, kalau begitulah caranya, semua orang nak bercerai, kan. Rasa dah kahwin, lepas tu dia tengok ada orang lebih kaya lagi, bercerai, masuk lagi kepada keluarga yang baru. Jadi ini kaedah bagaimana Al-Quran menetapkan iddah. Dan kalau kita perasan Ustaz ya, sampai 2 muka surat ni cerita pasal iddah aja. Nak ceritanya ialah nak mengelakkan bagi satu pasangan dalam sebuah rumah tangga itu suka membandingkan dengan orang lain, membandingkan dengan orang lain. Si isteri membandingkan dengan suami orang lain, dengan suami yang lebih kaya, lebih beragama sebagainya, padahal apa sahaja yang ada itu boleh dibincangkan dahulu dan tetap dahulu, Ini adalah bagaimana Islam menjaga keluarga. Maka kita nak membaca seterusnya, ayat 235 ini sekali lagi untuk kita melihat apakah lagi kalau katakan seseorang itu ingin bernikah dengan seorang balu ataupun isteri yang berpisah, talak yang telah ditalakkan tadi. Bahagian yang kedua ini kita baca daripada wala ta'zimu uqdatan nikah sehingga hujung itu innallaha ghafurun halim bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menyambung bacaan di ayat yang ke-235. Kita akan mula baca pada wala ta'zimu uqdatan. Jadi hati-hati pada kalimah an-nikahi hatta tu, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta, sebab dia dua-dua tu huruf ha, maka kita kena jelaskan sebutan kita betul-betul supaya jelas bunyi huruf ha. An-nikahi hatta, jangan bunyi macam satu je, an-nikah hatta, hi tu hilang, kan. Baik, jadi kita cuba, ibu ayah sekalian, kita cuba baca daripada wala ta'zimu sampailah ke ghafurun halim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم
فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim bahagian yang kedua daripada ayat 235, wala ta'zimu uqdatan nikah, iaitu jangan kamu menetapkan akad bagi nikah sampailah kepada ketetapan iddah itu selesai. Maksudnya kalau katakan iddah wafat itu 4 bulan 10 hari baru boleh ditentukan nikah tersebut, akad nikah tersebut secara jelas ataupun bagi talak raj'i iaitu selama 3 quru, ya, selama 3 quru. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh, ya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang ada pada diri kamu. Sebenarnya psikologinya Ustaz, ya, bagi orang lelaki yang melihat kepada balu yang dia berminat tersebut, dia mungkin akan teringat-ingat dan kalau boleh tak sabar, ya, satu. Tetapi yang lebih daripada itu bagi si balu ataupun isteri yang ditinggalkan ini, yang berpisah tadi, dia kalau dah ada orang propose, dia kadang-kadang dia boleh sampai dia pendekkan dia punya iddah dia. Jadi Allah tahu sesungguhnya apa yang ada pada diri si lelaki ataupun suami, bakal suami tadi, Allah tahu, ataupun apa yang berlaku pada suami yang menceraikan Allah tahu, dan Allah tahu kepada isteri yang diceraikan ataupun yang ditinggalkan oleh suami dalam suami yang wafat sebentar tadi. Jadi Allah menggunakan perkataan fahdharuh, iaitu sila berhati-hati, berjaga-jaga, watch out istilahnya. Maksudnya benda ini walaupun orang lain tak tahu Ustaz, ya. Orang ni kadang-kadang dia mungkin WhatsApp saja di antara bakal suami baru dengan si isteri yang ditinggalkan ataupun yang kematian suami, tetapi Allah tahu bahawa iddah sudah selesai ataupun belum, dan jangan sampai, ya, menukarkan masa iddah tersebut kerana tak ada orang cek Ustaz. Tak ada orang yang semak, maka dia pendekkan jadi 2 bulan sahaja dan akhirnya bernikah dengan lelaki yang diidamkan ataupun yang masuk meminang. Di hujung itu Allah menyatakan sekali lagi wa'lamu, ya, sekali lagi ketahuilah sesungguhnya Allah ini Ghafurun Halim, Allah ini Maha Pengampun, dan Allah ini amat istilah Halim ini amat sabar dan penyantun Ustaz, ya. Halim ini amat sabar, maksudnya ialah Allah ini amat memahami sebenarnya perasaan si isteri yang mungkin ditinggalkan. Kalau talak raj'i ini, kalau habis iddah, dia mungkin dah tak suka dengan suami dia, dan dia tahu bahawa baik saya cari orang lain, kan, ataupun mungkin dah ada orang lain. Jadi Allah mengatakan bahawa Allah ini Maha Pengampun dan Allah ini Maha Penyantun, memahami. Jadi kesannya apa? Kalau kita mengikut peraturan yang ada pada ayat 235 ini, Allah akan ampunkan dosa, ya, seseorang tersebut. Dan kalau seseorang itu diampunkan dosa, Allah yang memahami ini akan tolong. Ya, dia lebih kurang macam mak lah, ya. Mak kalau Halim ataupun ayah Halim, kan, maksudnya dia Halim dengan sabar ni satu perkara yang berkaitan Ustaz, ya. Tapi sabar kat sini Halim lebih tinggi. Jadi sabar yang tinggi ini, yang memahami ini, kalau mak amat menyantuni itu ialah mak itu akan mendidik dengan baik, masak dengan elok, dan jaga keperluan anak tersebut. Dan ini adalah Allah Halim. Allah akan jaga keperluan emosi, ya, dan Allah akan jaga segala-galanya bagi seorang suami, bagi seorang isteri, ataupun bagi seorang yang nak masuk meminang. Allah akan memahami, ya. Dan syaratnya apa? Perlulah mengikut kepada peraturan, iaitu jangan propose dalam masa iddah tersebut kecuali dengan sir, secara rahsia, ataupun simpan je dulu. Simpan dahulu, Allah akan uruskan selepas itu. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah wala ta'zimu uqdatan nikah, iaitu azama, ya, daripada ta'zimu tadi, ta'zimu. Perkataan azama ini bermaksud menetapkan ataupun berazam. 9 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah Muhammad, ya. Perkataan azam ni penting Ustaz, ya, pasal kalau ulul azm, nabi yang mempunyai keazaman yang kuat. Jadi orang yang nak berkahwin ni, dia kalau dah mula berazam tu, dia lain macam Ustaz. Dia lain macam. Tetapi Allah kata sila ikut peraturan, jangan langgar iddah, jangan propose awal ataupun beritahu saya nak bagi satu poshare, kan. Jadi masa iddah itu dah ditawarkan poshare, kan, ataupun duit 1 juta masuk terus
terus dalam akaun, rupa-rupanya itu tidak dibenarkan kerana ia akan mengganggu kepada kestabilan dalam sesebuah keluarga, terutama kalau katakan bercakap tentang talak raja'i sebentar tadi, dia terus saja nak minta cerai dengan suami yang menjatuhkan talak sebentar tadi. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منهما جاهنا وارزقنا تلاوته. Disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada 3 cara. Ni dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua, kita menyesal sungguh-sungguh, takkan mengulangi. Dan yang keempat, yang ketiga, kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So, menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh, kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun, dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang 1 sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat, taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa, yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan, ataupun doa pada Allah tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua, sebab apa, punya banyak tahajud kan. Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Ramadan, satu nasib tak serupa, peluangnya sama, natijah berbeza. Ramadan mereka gemilang cemerlang, mukmin berjasa di awal zaman. Ramadan kami malam terbuang, Muslim berdosa di akhir zaman. Mereka gembira kerana kedatanganmu, kami gembira dengan pemergianmu. Malam mereka meriah, disimbah nur Al-Quran, tapi malam kami muram berkabung dengkur. Ramadan. Safas Ramadan lagu yang yang berbeza ya. penuh syarat dengan peringatan. Bagi orang yang baru tersedar pada saat ini, Ini dah hari akhir dah. ini dah hari terakhir. Kalau esok raya memang tak ada terawih dah malam ni. Masya-Allah. Kalau lusa raya
Ada lagi peluang. Dia walaupun besok raya sana, Ya, malam Ustaz. ini masih lagi boleh Betul. hidupkan. Hidupkan. Jangan berdengkur je. Jangan ambillah peluang Ya, sahabat. insyaAllah. Banyakkan takbir ya. Kalau malam ni, kalau besok raya lah ya. Tapi kalau tak, malam ini adalah malam akhir untuk Masya Allah. untuk kita Betul, Ustaz. mengulang sejarah ya, Ya. simbahan Nur Quran pada Allahu Akbar. pada generasi kita. Itu yang kita kena ambil peluang Ustaz ya. Betul Safas. Allahu Akbar. Pejam celik yang dulu masa satu Ramadan lamanya nak habis. Kan? Cakap dah ya. Kan. Bahaya kalau jelah moga-moga Allah SWT permudahkan kita untuk kita mengisi hari-hari Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita seperti biasa nak ke ruang tajwid seketika. Pada kali ini tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kita nak menjelaskan ada sebutan kalimah dalam ayat yang ke-235 yang perlu kita beri perhatian, iaitulah pada kalimah arrad. Subhanallah. Pak ayat yang sebut tu A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bih. Sadaqallahul azim. Kalimah fokus kita pada kalimah arradtum. Arradtum kan, iaitulah kita bertemu dengan huruf ain, kita bertemu dengan huruf ra, kemudian dad, kemudian ta, tu bahaya. Jadi bermula daripada ain lagi, jangan bunyi tebal dah. Or. Jadi sebut ai, au. Wah subhanallah. Fima arra. Cuba. Arrat. Pergi pada dot dulu, parking kita. Tepi lidah pergi ke gigi geraham sebelah kiri atau kanan. Jangan sekali-kali kita lantunkan. Sebab huruf dad tidak terlibat dalam huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 saja kan? Ba, ju, dah, qa, ta. 5 kan? So dad tak termasuk. Jangan kita baca fima arradtum. Kan? Arradtum. Jangan. Pegang dia. Fima arradtum. Arradtum. Lepas tu tolak pada ta pula. Kalau kita tak adjust, tak baiki ataupun tak letak elok-elok lidah kita, dia akan jadi bunyi ta pula. Arratum. Memang tum lah kan. Jadi kena hati-hati. Huruf ta. Fima arratum. Cuba 1, 2, 3. Aywa. Fima arratum. Bagus, subhanallah. Ibu-ibu, ayah-ayah kat rumah, 1, 2, 3. Fima arradtum. Okey. Tu dia, mewakili suara ibu-ibu ayah-ayah kat rumah. Subhanallah, saya pasti tu tengah buat sprit tu. Fima. Bagus. Bila-bila masa saja mengaji. Alhamdulillah. Baik. Jadi, hati-hati. Sekali lagi, jangan kita lantunkan dad. Fima arradtum. Tak nak. 1. Yang kedua, ta kena hati-hati supaya tak terkesan dengan isti'la ataupun tebalnya huruf dad. Fima arradtum. Lembut saja. Tum, ta, hujung lidah. Tum. Okey. Itu 1. Iaitulah pada kalimah tu kita nak jelaskan. Yang kedua, kita nak melihat juga iaitu kita nak sempurnakan makhraj. Ada satu lagi. Kalimah yang kita nak beri perhatian juga iaitu pada khitabatin. Mana dia? Satadhkurunahunna pada ayat yang ke, jumpa tak? Ayat yang sama, di sebelah saja dengan arradtum tu khitabati, iaitu min khitabati, kan, min khitabah kalau kita waqaf, iaitu huruf ta yang terletak di tengah kalimah. Sukun asal dia bukan sukun dengan sebab kita matikan baris, tak, dia memang sukun asli. Dia memang lahir-lahir dah sukun. Jadi dia terletak pula di tengah kalimah, maka dia jadi qalqalah apa? A, qalqalah sughra. B, qalqalah wusta. C, qalqalah kubra. D, lupa. Lupa tak termasuk. Jadi jawapan dia ialah A, qalqalah sughra, lantunan yang paling ringan.
Tapi walaupun dia lantunan paling ringan, tapi dia huruf pa yang banyak sifat berkumpul dekat dia. So dia bunyi jelas juga, kan? Fima arradtum bihi min khitabatin nisa. Cuba daripada min, 1, 2, 3. Min. Okey, dia jangan sampai tak bunyi. Min khitbatin, tak bunyi ta, tenggelam, lemas. Dia jangan. Timbulkan dia. Min khitabatin nisa. 1, 2, 3. Wah, bagus, subhanallah. Jom kita hafal pula ayat yang ke-235. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum. 1, 2, 3. Baik, 5 kalimat dulu. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum. 1, 2, 3. Okey, cuba tanpa tengok Al-Quran. 1, 2, mula. Wala junaha 'alaikum fima. Bagus, subhanallah. Ibu-ibu ayah kat rumah, okey kita boleh? Kan, sekali lagi. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum. 1, 2, 3. Aywa. Tambah 1 bih. Wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bih. 1, 2, 3. Habiskan 3 kalimah lagi. Min khitabati an-nisa. Min khitabatin nisa. 1, 2, 3. Min khitabatin nisa. Aywa. Min khitabatin nisa. Wah, cuba tak tengok 3 ni. 1, 2, 3. Min Aywa, subhanallah. Kita cuba seperti selalu daripada walladina. 1, 2, mula. Walladhi. Sorry. Itu ayat atas sekali, maaf ya. Puasa. Mula ayat 235. Wala junaha. 1, 2, mula. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ikut off tak lah. Tak apa, ikut dulu. Nanti kita ulang dan ulang. InsyaAllah dapat kita habiskan 1 ayat. Panjang lagi tu. Dan ada 1 ayat lagi kita belum baca. Kita rehat dahulu. Kembali selepas ini dalam My Quran Time. Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
tilawatahu. Menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu, tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang mempunyai followers ataupun pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan berdasarkan arahan mimpi. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita melihat kepada halaman yang ke-38, ayat 235 sudah pun kita selesai membaca, cuba menghafalnya dan juga memahami bagaimana apabila seseorang itu berada dalam iddah, apakah yang dibenarkan. Secara ringkasnya, tidak dibenarkan proses untuk meminang di dalam iddah, sama ada iddah talak ataupun iddah kerana kewafatan suami ataupun iddah talak bain, iaitu talak 3, di mana pada waktu ini perlu tunggu bagi peluang kepada si isteri ataupun isteri yang berpisah tersebut untuk jangan ditekan dan jangan ditawarkan, Ustaz. Malah kalau talak raj'i, kalau ada orang masuk meminang, itu adalah haram kerana yang boleh rujuk adalah suami. Jadi kalau dia beri tawaran sebentar tadi 1 juta masuk dalam akaun, jadi akhirnya dia akan merasakan, si isteri merasakan rupanya baik saya pilih suami baru ni, kan, suami lama ni tak boleh pakai, masuk dalam akaun RM50 je. Perkara-perkara tersebut boleh muncul dan ia merosakkan institusi keluarga yang sudah terbina. Dan apakah lagi peraturan bagi kekeluargaan Islam? Ayat 236 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, di hujung-hujung Ramadan ini kita sama-sama doa buat barangkali ada pasangan-pasangan di luar sana yang sedang diuji, dan kita doakan Ustaz Fas pasangan-pasangan yang dalam iddah untuk boleh rujuk ni, Allah SWT permudahkan barangkali untuk anak-anak, untuk keluarga dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah taala yang terbaik, insya-Allah kita sama-sama doa. Ayat 236 kita nak baca sama-sama. Tadi kita dah baca dengan nahawan, kita cuba taranum jiharkah pula. Ada kat nak raya ke ni? Jiharkah. Jiharkah kita cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين حقا على المحسنين صدق الله العظيم
Surah Al-Azim ayat 236, tiada dosa bagimu jika kamu menceraikan isterimu yang belum kamu sentuh ataupun gauli atau belum kamu tentukan maharnya. Ini adalah peraturan Ustaz ya, bila katakan seorang bernikah dan kemudian belum lagi si suami isteri ini bersetubuh ataupun berinteraksi dan belum menentukan mahar. Maka pada waktu ini apakah yang Allah cakap? Maka tidak ada masalah ya. Dan apakah yang perlu dibuat ya? Apa yang perlu dibuat? Wa matti'uhunna 'alal musi' qadaruhu ya, 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan ya. Iaitu apakah yang perlu dibuat? Pasal mahar belum ditentukan. Mahar belum ditentukan dan tidak ada hubungan di antara suami isteri ini secara fizikal. Maka apakah yang digalakkan? Allah kata wa matti'uhunna 'alal musi', iaitu dia perlulah memberikan hadiah. Maksudnya dia bercerai, dia tak ada mahar, tetapi dia perlu memberi hadiah. Kalau orang yang musyi' ini maksudnya orang kaya, bagi lebih sikit. Kalau dia ada apa nak bagi kereta sebiji, bagi kereta sebiji. Pasal apa? Pasal dia sudah pun mencadangkan nak berkahwin dengan si perempuan ini dan dia sudah memberi kesan emosi kepada si wanita ini. Jadi dalam Islam Allah mengetahui bahawa emosi perempuan yang diceraikan ini biasanya di peringkat awal lah Ustaz ya, kerana tidak berinteraksi antara suami isteri ini, terganggu emosinya, maka perlu dihiburkan dengan sedikit hadiah. Sedikit itu bergantung ya. Kalau musyi' orang yang kaya bagi kereta sebiji contohnya kan ya, ataupun kalau muqtir orang yang miskin mungkinlah bagi semampu mungkin, tetapi ini adalah sebagai mut'ah, sebagai satu kegembiraan kepada wanita yang sudah pun dicadangkan untuk bernikah tetapi akhirnya berpisah. Dan di hujung itu ayat Allah menyatakan haqqan 'alal muhsinin, ini adalah kewajipan ke atas orang-orang yang ingin menjadi muhsin Ustaz. Orang yang muhsin ini orang yang cemerlang, dan Allah beritahu dalam konteks hatta berpisah ataupun bercerai pun ya, sebenarnya orang itu boleh jadi orang yang cemerlang, muhsin ya, di dalam Al-Quran ini. Kerana apa? Kerana mengikut peraturan yang ada pada ayat 236. Jadi maksudnya orang itu kalau dia mampu bagi lebih banyak hadiah kepada isteri yang diceraikan, itulah tanda orang yang imannya tahap lebih tinggi daripada takwa itu. Sesuatu yang perlu kita fikirkan betul-betul ya, bukannya makin berpisah itu pergi hatta nafkah pun tak nak diberikan Ustaz ya. Itu sudah tentunya jauh daripada nilai takwa yang Allah ingatkan dari masa ke semasa bila kita berinteraksi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan yang ada di dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi inilah pelajaran penting daripada ayat 236 ya, dan lebih daripada itu Ustaz ya, bercakap tentang muhsinin ini juga ialah orang yang muttaqin. Kalau orang muttaqin, dia kalau bagi hadiah tu bagi sekadarnya saja. Bagilah hadiah, bagi RM100 begitu saja. Itu muttaqin, masih lagi bagi hadiah. Tetapi muhsinin dia akan beri lebih lagi. Dan pelajaran daripada sini ialah bagaimana Islam amat menghormati kepada perasaan. Amat menghormati kepada perasaan. Berpisah tak ngam, tak sekufu itu boleh berlaku ya, tetapi jangan sampai kita mempermain-mainkan perasaan orang yang lain ya, terutama apabila ingin membina sebuah keluarga yang bahagia, ataupun kalau perlu berpisah, kita tahu bahawa ia adalah hak bagi orang yang muhsinin. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama ialah kita melamar seseorang dengan bahasa yang mudah dan disenangi dan ia dibenarkan ya. Kalau di dalam ayat 235 tadi itu, sindiran dibenarkan ketika masih iddah ya, tetapi tidak boleh disampaikan secara direct kerana itu akan mengganggu ya kepada proses berfikir bagi seorang balu yang ditinggalkan suaminya ataupun talak bain. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya menjaga hukum hakam Allah agar hubungan perkahwinan itu halal ya. Maksudnya ialah jangan sampai dia meminang ketika iddah Ustaz ya. Khawatir ianya membawa kepada kerana tak ikut syariat terus saja tidak bahagia kerana tidak mengikut peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berilah mut'ah ya. Mut'ah ini adalah satu ganjaran. Ini bukan kahwin mut'ah yang kahwin sekejap 2-3 hari tu Ustaz ya. Mut'ah ini adalah satu hadiah kepada wanita yang diceraikan sesuai dengan kemampuan diri.
Ya, jadi kefahaman istilah tu penting juga pasal itu istilah bahasa Arab. Ya. Nanti orang cakap ini kahwin mutaah ke, yang kahwin 3 hari betul cerai tu. Bukan. Ini adalah hadiah diberikan kerana apa? Kerana seseorang itu tidak berinteraksi suami isteri dan juga tidak ada mahar dan tidak ada sekufu, ya. Dia tidak ngam dan dia membuat keputusan untuk berpisah. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dapat memahami perkara ini, dan ianya perlu difahami bukan sahaja pada orang yang dah berkahwin. Orang yang nak kahwin pun kena faham, agar kalau ada sesuatu pertelingkahan, cabaran berlaku, kita tahu peraturan Allah menjadi muttaqin malah muhsinin, dibekalkan oleh Allah SWT. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di akhir Ramadan ini ya Allah, kami memohon mengadu merayu kepadamu agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakanlah kebahagiaan kami sekeluarga dengan asbab kami memuliakan Al-Quran. Kurniakan kejayaan dalam kehidupan kami ya Allah, dengan Al-Quran yang penuh barakah kami hidupkan dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankan segala amal ibadah yang telah kami lakukan sepanjang Ramadan ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hujung-hujung Ramadan ini, dan peluang masih lagi pada bulan Ramadan tuan-tuan untuk berinfak pada tabung gerakan Al-Quran sebagai satu peluang kita membina gerakan Al-Quran. Kita ingin agar Al-Quran nilai-nilainya ini bersemi terus tersemai di dalam jiwa masyarakat kita seluruhnya. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين